Baik, lagi. Assalamualaikum Ustaz, daripada Syazwan Rosli. Makruhkah kalau lepas ambil wuduk kita lap sikit sebelum kita nak semayang? Tolong jawab. Baik, jadi setengah-setengah tempat mazhab dia lepas ambil wuduk boleh lap lah. Macam kita ni, biarlah dia kering sendiri dia. Ya, mazhab kita ni setengah mazhab disuruh lap pasal sejuk. Sejuk tuan-tuan, sebab tu dia setengah tempat kalau kita pergi di negara lain, di tempat wuduk dia orang tu susun kain tuala. Habis ambil wuduk lap, susun balik. Saya mula-mula pergi tu tengok apa hal banyak kain tuala gantung dekat tempat wuduk ni. Bila ambil wuduk tuan-tuan, sejuk sungguh air dia. Hui, semayang mau menggigil. Oh, patutlah tadi saya tengok dia orang lepas ambil wuduk dia orang lap supaya tak sejuk menggigil waktu semayang. Dia tengok pada keadaan kita. Wallahu a'lam. Hukum memasang bakhur dalam rumah. Setahunya bakhur ni berasap dan asap ni makanan jin. Bakhur. Oh, dah. Pewangi. Okey. Dia nak bagi wangi rumah. Ya, nak bagi wangi rumah. Tak apa harus supaya rumah tadi ni jadi wangi ni. Tak jadi masalah apa. Ustaz Zuban Rosli kecewa Ustaz tak jawab soalan dia. Itu saya pun tak tahu soalan apa. Saya tukang jawab ya kan. Tukang bertanya Ustaz Amin kena cari soalan apa. Saya tak tahu soalan dia apa. Ya. Tak jumpa dah ke atas. Oh, dia terlajak ke atas. Ya, terlajak ke atas. Ya, lagi. Salam Ustaz daripada Nur Atira Zakaria. Berdosa tak merajuk dengan suami atas sebab-sebab tertentu? Sebab apa nak merajuk, nak tarik muka masam tu buat saya apa? Okey, nak tarik muka masam apa? Sebab apa? Okey, jadi kalau kita merajuk, suami panggil kita tak jawab, suami panggil tidur kita tak jawab, suami tegur kita tak jawab, tarik muka masam satu lahzah sekalipun, jaga-jaga tuan-tuan. Dalam kitab ada sebut mana-mana isteri yang menarik muka masam satu saat, satu detik, satu lahzah sekalipun, ada hukum tu. Jadi kalau kita merajuk dengan suami, cakap elok-elok. Abang, saya terasa dengan abang. Cakap elok-elok. Tak payah nak tarik muka panjang sejengkai bibir, jawab tak jawab, bagi salam tak jawab, makan tak makan, semua profesional. Pasal apa nak merajuk? Bukannya kenyang dengan merajuk ni. Kenyang ke dengan merajuk ni? Dengan merajuk ni tambah duit dalam bank kah? Dapat barang mas pergi ketik ada juga. Lagi sakit hati lagi dah. Kena pula suami tak kisah nak merajuk aku suka hang, aku nak keluar lagi kita sakit hati. Jadi secara gentlewoman, cakap elok-elok dengan dia. Apa dia yang kita tak puas hati, minta settle elok-elok. Baik. Daripada Syafiq Bang Fist Boys. Ustaz, saya nak tanya, Nabi larang kita makan sambil berbunyi-bunyi. Adab ketika makan. Apa hukum orang yang selalu jual makanan secara live tapi makan pun berbunyi-bunyi? Dia tak elok adab. Tu contoh makan bunyi. Kita kalau makan sebelah dia, kita pun susah juga. Ya, susah hati kita kalau kita dapat makan. Tu. Jangan. Okey, nasihat dia jangan duk makan macam tu. Orang Batu Kura kata duk makan pelecak nama dia. Okey. Lagi? Boleh tak amalkan solat witir satu rakaat selepas solat isyak? Boleh, harus. Okey, harus insya-Allah. Datuk tak nak menyanyi ke malam ni? Malam ni tak ada sikit gigi. Tunggu gigi saya elok sikit. Gigi tak elok lagi tuan. Minta maaf tuan. Zikir yang terbaik bagi orang perempuan yang sedang dalam kedatangan haid. Ya? Zikir terbaik. Apa saja zikir. La ilaha illallah pun boleh. Ya, la ilaha illallah boleh, subhanallah boleh. Apa pun tak apa zikir. Kerana Allah insya-Allah yang mudah pada kita. Ustaz, adakah kita dikatakan memutuskan silaturahim sekiranya kita dah lama tak berhubung dan tidak ziarah menziarahi? Sebab apa? Sebab apa? Ya, lama tak berhubung tu sebab apa?
kecil hati ke, terasa ke, bergaduh ke, yang tu sungguh. Tapi kalau sibuk, tak ada nombor telefon, lama tak jumpa, ataupun kita tak gaduh apa pun, tak gaduh apa pun, cuma saja tak sempat nak call, tak jadi putus silaturahim. Okey, yang putus silaturahim tu selepas bertengkar, selepas bergaduh, langsung tak kontak, delete nombor dia. Yang tu kita tak maulah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Pendapat Ustaz tentang orang yang tak percaya adanya sihir. Sihir tu ada. Wajib percaya adanya sihir. Tak percaya sihir tu ada, murtad. Wattaba'u tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihir itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dan sihir itu pula termasuk di dalam dosa-dosa 7 yang dosa yang besar. Maknanya sihir itu ada. Kalau kita kata bahawa sihir tak ada, pembohong, murtad kamu sebab kamu tak percaya adanya sihir. Satu lagi, berdosa besar bila kita mengamalkan sihir. Kita mengamalkan sihir, tu yang dosa besar pula. Percaya adanya sihir tu, wajib percaya. Boleh berlaku sesuatu benda dengan sihir, wajib percaya adanya sihir. Tetapi mengamalkan dia, menggunakan sihir pada orang lain, mengupah orang lain buat sihir, hukumnya dosa besar. Jadi kena percaya adanya sihir, tetapi menggunakan sihir, mengamalkan sihir, hukumnya adalah haram. Baik. Daripada Nurul Ashikin Abdul Halim, Ustaz, jika selepas tunaikan solat, masa berzikir selepas solat baru perasan rambut keluar, adakah kita kena qada solat tersebut? Macam mana? Ulang balik. Jika selepas tunaikan solat, Ya. masa berzikir selepas solat, Ya. baru perasan rambut keluar, mungkin bagi orang perempuan lah, adakah kita kena qada balik solat Dia bukan, tersebut? kalau masih lagi dalam waktu, ulang balik semayang. Nak qada apa, waktu masih ada. Yang qada ni kalau dah terlepas waktu, dah habis waktu dah, yang tu nama dia qada. Tapi kalau masih ada waktu solat lagi, kita tengok kita terbatal baru sedar detik cicak kat tapak kaki, pergi basuh lain lah, semayang lah balik, mengulangi semayang, sebab tadi tak sah, ada najis, gitu. Baik. Bacaan ayatul kursi tanpa wuduk Harus baca. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum kita kerja di kedai makan yang kita tahu menggunakan pelaris, dan perlu ke untuk kita berhenti bila kita pasti kedai itu menggunakan pelaris? Bila kita dah tahu benda tu haram, buat apa kita duduk lagi? Pelaris ni benda syirik, menggunakan jin, syaitan. Kalau dia menggunakan jin dan syaitan lah. Tapi kalau dia gunakan ayat-ayat Quran, jadikan sebagai amalan, sembahyang hajat, tahajud, dia bersedekah, tak apa. Ni ayat-ayat pelaris yang salah. Ada yang guna tengkorak, ada yang menggunakan benda haram, mentera yang haram, khurafat lah. Jadi kita duduk situ, kita syubhah pula. Carilah betul-betul halal, insya-Allah, untuk anak rezeki, anak isteri kita dan diri kita juga, insya-Allah.